وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي مداركنا شملاه عظيم وعن الله عظيم تصلي على مولانا محمد قدر عظيم وعلى نبي عظيم قال عظيم الزاد العظيم في كل لمحة ونفس على مفهم الله العظيم صلاة دائمة دوام عظيم تعظيما حق مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم السلام عليه وعلى آله بسم ذلك واجمع بيننا وبينهم كما جمعت بين أولنا في ظاهر وباطن يقظة ومنام وجعل ربي روحا زادنا يا رب أما بعد. Dan saya muliakan Masjid Majlis pada malam ni Fadil Ustaz Muhammad Nasir Abdul Penceramah Syekh Abdul Razak sebelah kanan saya. Ada orang lagi saya terlupa nama dia dah ramai sangat dia terlupa. Syekh Mukhlis dan Syekh Firdaus Mukhlis Firdaus Abdul Razak dan juga sekalian jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat hadir pada malam ni, malam yang mudah-mudahan malam yang barakah, malam yang barakah, yang malam yang diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur, selawat, zikir dan sebagainya yang kita bacakan tadi setelah maghrib. Kita bacakan juga Surah Bahar, Surah Bahar. Jadi kalau kita fahamlah apa yang kita baca dalam Surah Bahar tadi, maksudnya sangatlah tinggi. Kerana Syekh Hasan Syazili itu sendiri dia orang yang memang hebat, kerana masa dia hidup dulu ramai ulama-ulama besar di Mesir yang pada mulanya ada yang tidak memperakui kealimannya, kehebatannya, tetapi akhir sekali bila melihat saja wajah Syekh, maka kedegilan nafsu tu jadi tunduk. Kedegilan nafsu tu jadi tunduk. Antaranya ialah Syekh Izzuddin Habis Salam. Itu ulama besar Mesir, bukan main-mainnya ulama tu zaman dia hidup dulu. Akhir sekali menjadi murid, kepada Syekh Hasan. Dan beliau adalah min itrah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasani. Orang keturunan Sayyidina Hasan ni kalau dia alim sungguh. Apa nama tu, ada seorang sahabat saya, dia tu Syekh Tarikat Tijaniyah daripada Morocco, Said Ahmadul Hadi, orang Morocco, kecil dia orang tu. Quran alhamdulillah hafal. Kitab ni sepanjang saya kenal dia, kitab ni tunjuk kitab apa pun dia akan hurai spontan tu. Tunjuklah kitab apa tu, fiqh ke, hadis ke, tafsir ke, seolah-olah ilmu tu mengalir begitu saja. Itu antara kehebatan keturunan Rasulullah SAW daripada Sayyidina Hasan dan juga daripada keturunan Sayyidina Hussein, Habib Umar. Tapi kita pun tahu siapa Habib Umar, orang yang alim, antara orang yang boleh dikatakan sangat alim pada masa ini, dengan hadisnya, dengan Qurannya, dengan akhlak dan kepribadiannya. Jadi pada malam ni sebenarnya topik
yang saya nak kemukakan, yang nak lontarkan pada malam ini adalah berkenaan dengan akhlak ataupun kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya duduk di Melaka sejak tahun 95. Sebelum itu banyak tempat duduk lah. Panjang duduk di Melaka daripada tahun 95 sehinggalah kini. Memang niat saya hijrah ke Melaka tu memang tujuan dia untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu dan mengajak manusia ini menjadi insan yang bertakwa. Kalau tak jadi takwa pun beramal. Takwa tu di atas lah tu. Sebab apa orang bertakwa ni Allah janjikan innal muttaqina fi jannat, mana jannatin na'im dah. Jadi Allah janjikan jannatin na'im bagi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa tu kena lalu, kena buang dulu nafsu yang tidak baik. Nafsu tahap pertama, al-amarah bisu. Pertama nafsu al-amarah bisu, nafsu yang mengajak kepada benda yang jahat. Bagaimana dalam Quran sebut, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu sifat orang yang duduk tahap nafsu amarah. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah Ta'ala mudahkan dia tu buat jahat. Dia beza dengan fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil usra, mana benda jahat tu dia mudah. Dalam fikiran dia jahat je. Bangun tidur jahat. Nak tidur balik pun fikir besok nak buat jahat apa. Dia jahat je. Tapi kalau orang yang baik ni, dia akan fikir bangun tidur ni nak buat apa. Kemudiannya nak tidur sekarang, tidur kemudian nak fikir sekejap lagi nak buat baik apa pula. Sebab orang yang beramal soleh, dia sentiasa kasih kepada Allah dan dia sentiasa mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya sebut pada Ustaz Nasir 9.30 nak balik tu gimmick je, supaya Ustaz Nasir tu dia ada dia punya orang kata apa, planning dia lah kan. Macam mana ni 9.30 macam mana nak buat kan. Kalau tak kita tak gempak dia macam tu kan, saya silap pukul 3 dia balik bulan ni kan. Yelah sebenarnya tak heran, sebab saya muda-muda dulu hobi saya mancing. Pukul 3 baru balik kan, pukul 3 pagi baru balik. Bulan puasa pun saya mancing. Pukul 3 pagi balik, lepas tu siap sahur kedai mamak, lepas tu balik rumah. Pagi sekolah kan, sekolah. Ambil kursi duduk belakang sekali kan. Antara jaga tak jaga. Kadang-kadang budak, Ustaz nak buang air. Tu lagi mari soalan, Ustaz nak buang air. Tadi kau kan dah buang air. Belum lagi Ustaz. Sampai macam tu. Tetapi macam mana pun mengajar macam biasa lah. Dia ngantuk tu di sekejap je kan. Orang kata sekali lalu. Sebab mengantuk ke tak mengantuk ke itu semua kurniaan Allah. Kita boleh tidur, katalah kita tidur 8 jam. Kita nak rasa puas tidur, kita tidur 8 jam. Sebenarnya kita boleh tidur dalam 5 minit dan kita akan rasa lebih puas tidur daripada 8 jam. Betul tak? Kalau kita minta dengan Allah. Sebab itu pernah saya buat kan? Satu masa dulu zaman saya belajar kan? Pernah ya Allah, di malam tak tidur kan? Berilah aku dalam masa 5 minit ni tidur yang rasa puas macam aku tidur sepanjang malam. Alhamdulillah, saya tidur dalam 5 minit. Lepas tu jaga
Lepas tu tengok jam, baru 5 minit. Tetapi rasa puas tidur macam semalaman. Sebab tidur itu Allah yang bagi. Macam makan lah. Makan Allah yang bagi kenyang. Kadang-kadang orang makan 3 pinggan, 4 pinggan, tak kenyang. Lagi nak makan lagi. Tak. Sebab apa? Sebab dia tidak minta daripada Allah Ta'ala yang beri kenyang. Jadi Rasulullah SAW bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi SAW pernah sabda, beritahu, aku ni dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW pula mentarbiyah para sahabat. Mentarbiyah para sahabat. Kemudiannya pula setelah wafat Rasulullah, sahabat pula menurunkan pula tarbiyah itu kepada tabi'in. Setelah itu tabi'in kepada tabi'in. Kemudian sampailah pada zaman kita ni setelah 1000 berapa. Saya kalau mengajar saya suka tanya, sekarang tahun 1000 berapa Hijrah 1435. 1435. Maknanya 1435 Hijrah. Nabi SAW dulu berlaku peristiwa Hijrah tu 1435 tahun dulu. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Kemudiannya sampailah satu tahap, sampai tahap orang Mekah ni punyalah degil, sampai tahap bukan orang lain, saudara mara sendiri, pak dara sendiri, Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, nak bunuh Rasulullah SAW. Pada ketika itu belum ada perintah qital, belum ada perintah perang. Maknanya orang Islam ni macam mana dianyaya, macam mana dizalimi sekalipun, mereka tetap sabar macam mana pun. Sumayyah radhiyallahu anha ditikam oleh orang kafir Quraisy hanya kerana dia mengucap la ilaha illallah. Itu perempuan yang syahid, mula-mula sekali syahid, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Maknanya orang yang hidup di bawah tarbiyah Rasulullah SAW ni, mereka memang sangat mujahadah. Pernah di pulau di Lembah Abi Talib 3 tahun, sampai tak ada benda nak makan, melainkan kulit-kulit binatang pun ada harga. Tak boleh makan, rindam dalam air, kunyah makan juga. Dikatakan mereka buang najis seperti najis kambing, binatang. Tak. Macam mana kita tengok kambing, bila dia makan, najis dia keluar putih-putih gitu. Maka sebab apa? Sebab dia makan daun-daun hijau sebagainya. Jadi sebab itulah mereka pun menerima satu tekanan, bebanan, sisaan, penistaan daripada puak-puak kafir Quraisy pada ketika itu. Tetapi mereka tetap sabar. Berkat didikan Rasulullah SAW, mereka tetap sabar. Sehinggalah Nabi sendiri pun diperintahkan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka bila Nabi SAW duduk di Madinah, disitulah mula Rasulullah SAW melaksanakan perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan di Mekah. Antaranya ialah membina masjid. Membina masjid, itu Masjid Nabawi yang tegak megah di bumi Madinah pada hari ini. Kalau kita pergi di Madinah, bila kita tengok kubah hijau, makam Nabi SAW, pertama kali kita akan tengok, kita tak percaya. Kita tak tengok, tak percaya.
Sebab di situlah Allah Ta'ala meletakkan jasad Nabi kita yang mulia. Jadi kita rasa macam Masya Allah. Dan akhlak orang Madinah nak banding orang Mekah, Masya Allah lah. Mekah memang kasar, tapi di Madinah ni memang orang dia lembut, lembut, cakap pun lembut, peribadi dia pun lembut, orang dia pun cantik-cantik, handsome-handsome, putih-putih. Kalau di Mekah tu macam-macam lah, kita tengok memang kasar, keras. Kita tengah semayang ni, kalau kita semayang tengah-tengah jalan, dia punya polis dia boleh tolak kita, pegang bau kita, tolak itu je. Kalau di Mekah dah, kita tengah semayang ni, dia tolak macam tu. Kalau kita duduk tengah jalan ni, macam tu dia pun polis perempuan pun boleh tahan juga. Dia halau orang boleh tahan dia. Itu makna akhlak dia. Maka kita boleh bayangkan, bila kita berada di Mekah, bila kita memandang Baitullah, kita tengok, Masya Allah, macam manakah Rasulullah SAW dulu berhadapan dengan keturunan yang macam ni. Yang ini pun dah boleh tahan. Dulu moyang dia macam mana, lagi dahsyat. Sebab orang Arab jahiliah ni, bila Nabi SAW mengajak kepada La ilaha illallah tuflihun, mana katanya hendaklah kamu sebut La ilaha illallah tuflihun. Peringkat awal tu Nabi SAW dakwah kepada La ilaha illallah saja, belum semayang lagi. Masa tu belum semayang lagi, baru La ilaha illallah. Mengajak kepada mentauhidkan Allah Ta'ala semata-mata. Orang Arab jahiliah Mekah pada ketika itu, dia tak boleh terima satu Tuhan, La ilaha illallah. Dia tak boleh terima satu Tuhan. Sebab orang Arab Mekah jahiliah ni, bila sebut Allah, dia kata Allah ilahun fis sama, Tuhan di langit. Sebab tu dia pun sebut wallahi juga. Orang Arab kafir Quraisy pun bila dia bersumpah, dia sebut wallahi, dia sebut wallahi juga, walhal dia tu kafir. Wallahi, dia sebut wallahi juga, tapi Allah itu Tuhan langit. Macam kita orang Islam, bila sebut Allah, mana Tuhan semesta alam. Dia beza dengan orang Kristian, sebut Allah, dia sebut Allah juga, tapi Allah tu dia ada anak, ada bini, dia tak sama kita. Allah kalau Kristian, kalau dalam pahaman Trinity dia tu, Allah dia makna katanya Tuhan. Lepas tu dia ada bini Maryam, dia ada anak Isa. Jadi sebab itulah Allah yang kita sebut ialah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama dengan apa yang mereka iktikadkan. Faham? Sebab tu perkara yang berkaitan dengan iktikad ni, kita kena selalu renung, kita kena selalu muhasabah. Apakah iktikad keyakinan kita ini sama dengan iktikad keyakinan Nabi kita Muhammad SAW? Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sayuti, Syekh Jalaluddin Ar-Ramli dalam tafsir Jalalain, dia kata Allahu a'lamu bimuradihi. Alif Lam Mim tu Allah a'lamu bimuradihi. Tapi kalau kita tengok dalam Tanwirul Mikbas, tafsir Ibn Abbas pula, dia ada tafsir dia. Alif tu apa maknanya, Lam tu apa maknanya pula, Mim tu apa maknanya pula. Dia ada tafsiran dia sendiri. Itu belum kita tengok dalam tafsir Syekh Ibn Arabi. Tafsir Syekh Arabi lagi lah, pelik-pelik. Tak tercapai
perasaan kita, macam mana Syekh ni tafsir jadi apa ni ya. Itu kalau kita tengok dalam tafsir kemudian ada lagi tafsir Dur Mansur. Tafsir Dur Mansur itu tafsir yang banyak meriwayatkan kata-kata sahabat, bagaimana sahabat Rasulullah menafsirkan ayat-ayat Quran. Dur Mansur ni maknanya kalau macam kita di Malaysia ni, daripada dulu lagi kurang dijadikan rujukan, sebab itu banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama para muhaddisin di India. Dur Mansur ni sangat terkenal di India. Mereka itu antara rujukan mereka dalam tafsir, sebab mereka melihat Quran itu turun kepada Nabi dan Nabi menafsirkan Quran itu, dan kemudian para sahabat pula apa yang mereka dapat faham pula daripada apa yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Sebab itulah dalam kesempatan liqa kita pada malam ni lah, saya mengingatkan terutama sekali pelajar-pelajar yang daripada Mahat Ahmadi. Satu masa besok, yang pertama yang ambil STAM, satu masa besok kamu lulus STAM, kamu akan pergi ke Mesir dan seumpamanya. Maka bagi pesanan lah, jangan kamu besok bila dah jadi guru, jangan tidak mengajar tafsir wal hadis. Jangan tak mengajar itu dua benda. Tafsir kena ajar. Kuliah macam mana pun tafsir kena ada. Kuliah macam mana pun hadis kena ada. Itu makna dua perkara. Taraktu fikum amrain. Mana aku tinggalkan pada kamu dua perkara, Al-Quran dan juga sunnah aku. Orang yang berpegang kepada duanya, dan tadi la abada, lan, bila guna perkataan lan tu, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Nafi istiqbal. Lan nafi istiqbal. Lan ni tak mungkin. Tak mungkin orang yang berpegang kepada Al-Quran sungguh-sungguh dan berpegang kepada hadis sungguh-sungguh, dia akan sesat. Dia takkan sesat. Sebab itulah mana bagi pelajar-pelajar, kalau yang bagi pelajar-pelajar tu, jangan tinggalkan. Di samping besok satu masa kamu mungkin jadi pensyarah usuluddin dan sebagainya, tetapi bila kamu mengajar, berkuliah dan sebagainya, jangan tinggalkan tafsir dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita berada pada zaman yang kepusan ulama-ulama turas. Ulama-ulama kitab turas, kita dah kepusan. Satu masa dulu Negeri Sembilan ni, siapa tak kenal Sidi Rashid? Semua kenal. Ngaji hikam dengan dia. Siapa yang tak kenal dengan Tuan Guru Haji Abdullah Sajjad Presiden, dulu mengajar hikam juga. Ini orang-orang mengaji Mekah satu masa dulu, Masjidil Haram. Kitab-kitab yang dia baca tu sekarang ni ada jual kat kedai, tapi tak boleh baca. Hikam yang dihuraikan oleh Tok Pula Manis, contoh dia, Mim alif ta mata, mim alif ta mati. Macam mana nak baca mati dengan mata? Kena tengok siakul kalam, ibarat tu. Ibarat tu nak cerita agak-agak mati ke mata. Dia sama, mim alif ta. Silap baca mati hati. Orang baca mata hati, dia pergi baca mati hati. Habis dah, rosak. Dah, habis dah. Tok Pulau Manis tengok daripada alam barzah, apa dia kata apa, apa lagu tu aku punya kitab dia hurai pula dah. Tok Pulau Manis tu orang Terengganu kata apa lagu tu pula dia hurai kitab aku. Tak mengaji, dia kata pun orang ada. Dia tengok daripada alam tanda, dia tengok habis pun orang dah. Sebab kitab tu kena talaki, dia kena talaki. Paling tidak macam bulu Roma lah, rawa lama bulu rawa mim. Kitab lama dia je rawa mim Roma.
Kita baca bulu rom habis kan, bulu rom. Lepas tu ada dulu orang mengajar kitab bulu rom. Dia ajar kan, bulu rom dia baca bulu rom. Jadi orang bertanya dia, "Ustaz, bulu rom tu apa dia?" Ustaz pun dah pening. Dia kata apa? Bermula orang yang banyak tanya tu pendek akalnya. Dah. Bermula orang yang banyak tanya tu pendek akalnya. Jadi murid senyap. Tetapi cerita dia itu sehingga hari ini diriwayatkan oleh orang. Cerita berkenaan dengan silapnya dia membaca kitab itu. Tak apalah, kitab Jawi lama ni payah dah. Tak apalah, kitab Arab banyak kan? Ada tafsir yang dalam Arab, hadis yang dalam Arab, Bukhari, Muslim dengan syarahnya dan sebagainya. Tak apalah, kita tak boleh baca kitab tu, kita baca yang Arab kan? Yang Arab lepas tu kita hurai juga, sama jugalah. Kita buatlah bentuk yang baru, yang boleh mudah dipahami, pendekatan yang lebih mudah dipahami. Sebab dulu kalau zaman saya belajar, dia terjemah makna dan harfiah. Haraf tu terjemah kan, satu-satu terjemah. Bila jumpa domer pula, paling pening domer lah. Nya mana ni kan. Bila lahir seorang budak kan, pada hari yang ke-7 sunat kan, dicukur kepala, sunat disembelih seekor kambing dan dicukur kepalanya kan. Dicukur kepalanya tu, nya tu nak balik domain mana? Nya kambing tu nya budak. Contohnya kambing tu nya budak. Kalau katanya kambing, habis otak kepala kambing tu. Ya. Nya tu balik pada budak tu lah kan. Sebab tu kita ni Nabi ajar bila lahir saja seorang anak itu tadi, mestilah dicukur kepalanya, botak licin, tak kira perempuan atau lelaki. Kerana kajian ulama, rambut itu jika dibiarkan, dia akan mendatangkan penyakit satu masa nanti. Antaranya ialah penyakit migrain. Penyakit migrain itu antara punca dari dulu dia beranak tak cukup kepala. Jadi banyak tak cukup kepala, ya tak? Tak lewat ke dah. Yang tak tahnik pun ada. Orang dulu cukup lalai, tahnik cukup lalai kan, cukup kepala, cukup lalai. Sedangkan itu benda yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak tu dia lahir atas fitrah. Fitrah tu mana? Islam kan? Dia Islam. Sebab seseorang itu tadi bila dia lahir ke dunia ni, dia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Di alam arwah Allah Ta'ala tanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mana kita ni semua ni dah kenal Allah Ta'ala lah di alam arwah dulu. Cuma bila lahir dunia ni, kena tamparan angin dunia, terus lupa Allah Ta'ala. Tak ingat dah. Wahai kita ni semua dulu pernah bersaksi. Bila Allah Ta'ala bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Dah. Kita semua pernah melihat Allah Ta'ala. Kita semua pernah maknanya berbicara dengan Allah Ta'ala secara langsung di alam arwah. Dan kita besok kalau ditakdirkan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, akan berbicara dengan Allah Ta'ala secara langsung juga. Sebab pada masa itu tidak timbul permasalahan kalam Allah Ta'ala itu tidak berhuruf dan bersuara. Masa itu tak timbul dah. Yang kita belajar usuluddin, bila belajar kalam Allah Ta'ala, kita kena nafikan kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Sebab apa? Sebab masih ada setan. Sebab ada setan. Nanti kalau kita beriktikad mengatakan Allah Ta'ala ni bersuara, tak kira dia mari ya, akulah Tuhan engkau.
Bukan. Kalau kita beretikad kata kalam Allah ni tidak berhuruf dan bersuara, kita bukan, kau bukan. Sebab tu di dunia ni memang kita kena berpegang kepada satu keyakinan kalam qadim Allah Ta'ala itu tidak berhuruf dan bersuara. Kemudian bila masuk syurga pula besok, itu cerita lain. Sebab masa tu setan semua duduk dalam neraka. Dah. Saya biasanya suka berhenti tengah orang mata bulan. Saya berhenti lah kan. Sebab kalau saya up lagi, dia tidur kan. Jadi tengah mata setengah macam tu kan, saya pun berhenti. Habis lah dia kata, lega. Ini pun saya tak tahulah. Saya mula tadi pukul berapa ni dah jalan ni kan. Tak nasib pun tak ada hantar notis kuning ke merah, belum ada lagi kan. Saya jalan ni lagi tak nampak tu. Apa dia tulis tu? Seminit lagi dah habis. Dia kata dah habis. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup untuk malam ni lah, jadi kalau tuan-tuan nak dengar lagi suara saya lah, datang ke Melaka lah. Sana banyak kuliah saya kan. Jadi kuliah saya tu banyak lah di sana. Kalau nak dengar saya mengajar hikam ke, hadis Bukhari ke, tafsir dan sebagainya, di Melaka tu adalah paling dekat pun Kuala Senyap Baru lah. Itu mengajar 2 minggu sekali di Kampung Tengah, Surau Kampung Tengah. Itu mengajar hikam. Itu hikam Atailah Jawi Lama tu, Tok Pulau Manik kan. Saya mengajar dekat, memang surau tu memang nampak laut. Jadi bila mengajar hikam nampak laut tu kan, pinjam orang kata aura Tuan Guru Haji Abdullah Sajjad. Dia dulu pun mengajar kat Masjid Jamek Kuala Sen. Jadi ngadap laut juga. Jadi kita pun dapat pilih macam dia lah. Mudah-mudahan barakah dia tu dapat juga. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Jadi tuan bagi menyegarkan kita, nampak macam letih, insya-Allah kita selangi dengan sedikit nasyid tuan dalam 3-4 minit daripada